Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan masuk pada bahagian kedua menggunakan line chart. Okey, kejap. Teknik menggunakan line chart. Okey, pada yang baru tengok video ni, anda boleh semak video yang sebelum tu, bahagian 1. Ni untuk pemula lah Untuk newbies atau orang baru nak berjinak-jinak, atau orang lama, atau yang nak tambah ilmu pun boleh tengok video ni. Saya cuma sharekan cara untuk kita trade menggunakan analisa line chart. Okey. Untuk teknik ni macam saya bagi tahu, kita adalah menggunakan secara scalping 10 ke 20 pip. Dan teknik ni juga kita gunakan pada time frame 5 minit dan 1 minit. Okey. Sekarang ni untuk video yang kedua ni, saya akan masukkan lagi 2 indikator moving average. Kita akan masukkan moving average, period 9, shift kosong, exponential, close. Ni saya buat warna hitam sebab background saya warna putih. So terpulang pada korang mana yang sesuai dengan mata. Untuk pengetahuan korang, pilihan warna ni main peranan supaya mata kita tak penat. So kita boleh, sebab kita akan fokus pada telefon ni lama untuk trade, bukan seminit 2. Jadi pilihlah warna yang lembut-lembut je, supaya kita tak stres. Okay, so ni adalah warna yang saya ambil lah. Kita masukkan indikator pertama, moving average EMA 9. Okey, EMA 9. Nampak warna hitam. Dan kita akan masuk lagi moving average yang kedua. Period dia kita tukar kepada 20. Dan warna kita ambil warna ni lah. Okey, settle. Okay, ini teknik yang saya guna lama dah sebenarnya, daripada 2014 lah saya rasa. So InsyaAllah boleh diguna pakai, sangat mudah untuk yang baru nak berjinak dengan forex. Bagi yang dah lama, mungkin teknik dia pandang biasa-biasa je. Maklumlah, setengah orang ni dia nak cari yang hardcore punya, tapi dia lupa yang terjadi hardcore tu sebenarnya datang daripada asas. So kalau asas tak kuat, macam mana kita nak faham yang hardcore punya ilmu, betul? So yang ni adalah lebih kurang pada asas, tapi boleh buat duit, jangan risau kan? Ada orang trade pakai asas je boleh buat duit, tak ada masalah kan? Tak salah kita nak cari ilmu yang lebih, tetapi seelok-eloknya kita kuasai lah asas dulu, basic dulu. Okey, kita masuk balik, cukup membebel. Okey, cara pakai dia insyaAllah saya akan ajarkan. Apa yang saya sampaikan insyaAllah boleh diterima dengan mudah dan faham. Sebagaimana yang sebelum video-video sebelum ni, saya ada share tentang trade menggunakan macam-macam teknik. Saya pakai BBMA dan sebagainya. Cuma kali ni ramai saya dapat komen di Telegram, teknik tu mungkin agak susah, payah. So kita bagi yang simple, analisa satu perkara dan tunggu satu perkara tu terjadi. Simple. Untuk newbies, untuk pemula, benda ni sangat-sangat penting. So tak perlu semakkan dengan macam-macam filter. Nak filter tu, nak filter ni, nak filter, tak payah. Dan satu lagi, dalam teknik forex ni tak ada pun yang teknik tekan biru yang betul-betul sharp 1000%, tak ada. Floating tu benda yang biasa. Tak payah dengar apa-apa orang cakap teknik dia bagus, teknik ni bagus, tapi bayar mahal-mahal. Okay. Sedangkan asas itu adalah penentu sama ada kita boleh next step untuk terima lagi lebih ilmu, ataupun kita tak boleh terima ilmu. So insyaAllah yang ni mudah. Perkara pertama yang kita kena buat adalah kita perlu refer kepada resisten dan support. Support resisten yang membuat momentum ataupun volume dia sangat strong.
Cara untuk filter menggunakan teknik ni, kita hanya cari volume je. Contoh, saya bagi contoh volume yang strong. Bukan volume yang strong, sorry. Cara nak tengok volume. Okey, menggunakan teknik ni, kita nak tengok momentum sesuatu trend, strong ataupun weak. Kita filter dia dengan Bollinger Band. Dekat Bollinger Band ni, kita ada top, middle dan low. So, yang ini akan jadi resistant. Middle, nothing. Dan ini adalah low sebagai support. So macam mana kita nak filter dia? Kita akan filter dia melalui line yang berada di luar kawasan top ataupun low Bollinger Band. Okey, di sini adalah hint awal. Okey, analisa dia di time frame 5 minit. Mencari benda ni di time frame 5 minit. Bukan 15, 1 minit, 30 minit. Tak. Untuk teknik ni 5 minit. Sebab kita scalping. Okey, macam contoh sekarang yang ini pada harga 1844 ni adalah momentum. Kalau kita tukar kepada candlestick, kita akan nampak lah candlestick momentum. Kalau pakai line chart, okey, inilah rujukan dia. Kita filter dengan top BB, bermakna dia berada di luar top BB. So momentum untuk naik ada. And then dia turun, dia bagi lagi, keluar lagi, ada. Jadi macam mana kita nak filter supaya trend ni adalah trend yang confirm, memang confirm naik. Kita nak filter dia. Saya akan tunjuk cara dia nak filter. First kali, marking dulu bucu yang berada di luar top BB ni. Okay, kita marking kat sini satu. And then ambil line menegak ni, letak pada bucu tajam. Bucu ni juga kita panggil sebagai resistant. Okey, alamat mana bucu dia. Okey, bila korang dah marking macam ni, korang boleh pindah kepada candlestick. Okey, dah pindah pada candlestick, korang akan nampak lah candlestick apa yang terjadi bucu tadi. So inilah candlestick yang menjadi bucu. Settle yang ni, korang masuk lagi satu lagi marking. Okey, letak pada open body. Okey, bagi yang tak pasti apa itu open close body, okey, untuk candle buy, open dia di bawah, close dia di atas. Untuk candle sell, open dia di atas, close dia di bawah. Okey, yang batang besar ni kita panggil dia body lah. Untuk yang lidi ni kita panggil dia shadow. Okey, so dah marking macam saya buat ni, upper dan lower body dah marking. Buat satu garisan, buat marking macam ni. Tujuan dia untuk kita dapatkan zone. Okey, so kita pun dah ada zone. Macam ni yang korang tengok orang duk mapping ni. Inilah first kali kita nak cari adalah zone. Apabila korang dah dapat zone, korang akan pindah kepada time frame yang lebih kecil. Filter dengan time frame yang lebih kecil. Pindah kepada time frame 1 minit. And then bila sampai kat time frame 1 minit, mana yang kita marking tadi? Jauh lagi ni. Okey, bila dah sampai, okey, ni nampak line purple ni adalah candlestick di time frame 5 minit. So di sini nampak apa yang korang kena tunggu dekat time frame M1 ni. Kalau untuk confirm dia akan terus membuat kenaikan, korang kena tunggu line hitam dengan orange ni, MA9 dan MA20 kita ni tadi, breakout line ni. Apabila dia berada di atas mapping, kotak mapping kuning ni, okey, dekat situ baru kita plug entry buy. Kita masuk order buy. Tapi kalau dia tak melepasi sampai atas mapping kita ni, iaitu upper body,
buy dekat 5 minit tadi, selagi itu kita tak boleh buat confirmation untuk masuk buy. Yang ini kita panggil, kita filterkan dia supaya kita mencari lagi kecil, filterkan lagi time frame yang lagi kecil untuk kita cari confirmation. Faham? Apabila kita dah dapat confirmation, baru kita boleh buat keputusan buy atau sell. So macam keadaan sekarang ni, dah tentu-tentu tak boleh nak buy lagi. Sebab apa? Bila kita dah tarik zone mapping ni, sebab tu gunanya mapping ni penting, cara nak mapping ni. Apabila dia turun and then dia naik, masih lagi tak break. Nampak? 9 dan 20 tak break out. Korang nampak tak? Bila tak break out macam ni, 9, 20 ni tak break pun kotak mapping korang ni, so korang tak boleh buat keputusan untuk buy lah. Bila tak ada keputusan untuk buy di time frame yang kecil, time frame 1 minit, apa yang kita perlu buat? Buka semula kepada time frame 5 minit. Buka semula pada time frame 5 minit, and then nak buat apa? Korang tunggu candlestick yang breakout mid BB untuk buat rujukan sebagai sell. Kenapa nak sell? Sebab buy di time frame M1 tak ada confirmation, so kita tak boleh nak entry buy. Jadi untuk scalping sell short, kita perlu tengok pada time frame M5, ada tak candlestick yang berjaya breakout mid Bollinger Band. Maksudnya line Bollinger Band yang duduk kat tengah ni. Ini apa? Lower sebagai support, ini resistance, ini middle. Saya gelar sebagai pemisah trend. Kalau ada, misal kata macam sekarang ni, kita nampak ada satu candlestick marking dekat candlestick, okey, marking satu lagi. Allahu Akbar. Manalah teralih. Marking, Allah, hai. Ni marking satu lagi di lower ni, close body, open body. Okey. So, apabila kita dah marking, kita boleh plug in sell. Macam mana? Pergi semula ke time frame M1 tadi. Korang kena pergi semula ke time frame M1 tadi. Okey, jap saya masuk ni senang. Pergi semula ke time frame M1. Okey. Ini yang kita marking dekat 5 minit punya time frame. So kita dah marking body dia dan lower body dia 1842, 1843. Okey. Apa yang ada dalam ni, jika line 9 20 ni, line hitam ni tadi, 9 dan 20, line hitam dan line orange ni berjaya break marking kita yang paling last kali, iaitu 1842.56 ni, macam ni, dekat sinilah korang akan masuk sell. Faham? Dekat sini korang akan scalping sell. Apabila korang masuk sell dekat sini, okey, nampak? Dekat arrow tu lah yang korang akan masuk scalping sell. Sebab apa? Sebab confirmation ada 9 dan 20, filter dia berjaya buat confirmation, iaitu breakout candlestick yang break middle BB pada time frame 5 minit. So dekat sini kita akan scalping. Nak cari berapa pip. Okey. Kalau kita entry di area sini, Allah, tak nampak. Okey, kejap. Okey. Alright. Okey. Entry di sini sebab dah ada breakout terjadi. Breakout ni adalah maksudnya, macam mana kita nak bagi newbies faham. Breakout ni kita panggil dia close ataupun
berjaya melepasi halangan. So yang ini adalah halangan. Apabila 9.20 ni berjaya lepas harga 1842.56 ni, dekat situ kita akan buat keputusan untuk sell. Okey. Jadi sebagai scalping trader, kita masuk 10 pip je lah. Okey. Daripada sini kita akan entry 1842.16. 10 pip dia di kawasan harga 1841.20. So kat sini 10 pip. Kalau entry 10 sen, dapat $10 profit. Okey. Nampak? Ini jika kita menggunakan line chart tadi. Ini cara menggunakan teknik line chart. Nampak mudah kan? Sebab market tak gerak bang. Kalau market gerak nampak payah lah kan. Ini market tengah stop. Boleh rujuk video saya, channel video saya sebelum-sebelum ni, semua saya buat secara live trade lah. Cuma kali ni kita nak bagi supaya dia tak terganggu, bagi clear dulu, bagi faham dulu. InsyaAllah lepas ni kita buat live trade. So kita terangkan dulu cara teknik ni, cara untuk menggunakan teknik ni. Cara teknik ni bergerak, berjalan. Ini function. Kenapa kita pakai BB? Apa kegunaan Bollinger Band? Apa kegunaan Moving Average? So inilah cara dia. Ni yang saya nak terangkan. Kenapa? Apa fungsi indikator ni? Indikator ni sebagai rujukan, kan? So ada benda yang boleh memudahkan kerja kita. Kenapa kita tak nak pakai? Kita tak boleh ikut orang tak nak pakai indikator. Itu terpulang, tu cara dia. Kalau kita tak boleh ikut cara dia, kita cari cara. Trade forex ni kita cari apa yang sesuai dengan kita. Kadang-kadang kita nampak teknik orang ni mudah, orang lain pandang susah. Sebab apa? Sebab dia kena sejiwa lah, macam tu kan. Kena cari yang serasi dengan kita, dengan akal kita. Setiap manusia tak sama akal dia, kan? Ada orang benda rumit dia boleh dapat. Ada orang benda yang rumit dia tak boleh dapat. Ada orang benda yang mudah dia tak boleh dapat. So tak sama. Jadi kita kena sentiasa mencari ilmu. Sebab tu mencari ilmu ni penting. Nak kaya bukan senang bang. Nak senang bukan senang. So ini cara dia, 10 pip. M5. Okay. Nampak? M5 10 pip pun dah berada di kawasan support, iaitu low Bollinger Band. So boleh close dululah. Kenapa saya cakap boleh close? Sebab yang breakout adalah di atas. Apabila breakout di atas, bermakna market nak naik. Tetapi kita filter pada waktu itu belum lagi nak naik, tapi dia dah bagi hint. Faham? Maksudnya dia dah bagi clue dah dekat kita yang dia nak naik. So kita akan scalping short. Pendek saja, 10 atau 15 pip cukup. Belum lagi untuk long pip. Kita tak boleh nak ambil long pip. Sebab selagi belum ada bucu di bawah ni, selagi tu kita tak boleh nak ambil long pip. Okey, itu satu cara saya terangkan. Repeat balik video ni, jangan malas. Okey, nak berjaya kena rajin lah. Seterusnya, okey, kita delete dulu. Okey, ini adalah entry yang kita tinggalkan. Sengaja saya tinggalkan sebab untuk rujukan. Akaun pun tak besar pun, $1,000 je akaun ni. Kenapa saya masuk sell? Jom kita tengok. Pergi kepada line chart macam biasa, analisa kita. Kita pergi line chart. Kita tengok ada satu line chart yang berada di bawah low BB. So momentum untuk turun masih ada. Jadi kenapa kita perlu cari buy? Kita filter and then kita kena cari sell. Untuk dapat entry sell kita kena filter. Sebab hint dia dah bagi. Satu dekat sini, satu dekat sini, satu dekat sini. Okey, saya ambil yang first dia keluar. Marking. Okey, tak kisahlah mana-mana kan, tapi yang tu lah bucu dia. Okey, and then buka kepada candlestick. Nampak? Buka sikit.
Okay, nampak halus je body dia. Okay, kalau halus macam ni, korang ambil je korang ambil je daripada shadow atas dan shadow bawah. Tak ada masalah, ambil saja. Kenapa? Sebab kita nak buat mapping. Kalau tak ada kecil macam tu, body dia nak mapping macam mana? Betul tak? So kita ambil je supaya kita ada mapping. Okey, ni letak balik. Sebab tu yang bocor keluar tadi. Lepas tu pergi kepada yang ni, tarik, boleh cun-cun sikit. Okey. Alamak. Okey lah. Okey. Okey. Susah lah pakai Android. Pakai laptop senang. Okay. So dah berjaya dapat mapping. Nak tunggu sel dekat mana? Okey, jom pergi time frame M1. Okey, apa yang M1 buat kat sini? Okey, nampak pun. Okey. So ni yang kita marking tadi. Kita pun dah dapat mapping. Masa kita buka di time frame M1 ni 9 dan 20 masih lagi belum breakout. So bila belum breakout, tunggu. Sebab apa kita tunggu? Sebab dekat M5 ni tak ada pun candlestick yang berjaya break mid BB. So bila tak ada candle yang berjaya break mid BB, kita tunggu je lah M1 buat confirmation. Okay, jelas pergi semula ke M1. So tunggu sahaja. Kita nampak ni kot. Sekejap, panjangkan lagi. Okay. So kita pun tunggu 9 dan 20 pun tak breakout. Tiba-tiba dekat sini terjadi 9 dan 20 breakout price yang kita marking tadi. So apabila dia breakout price yang kita marking tadi, jauh ni tau, dia turun, and then dia buat main-main kat sini, tiba-tiba dia naik balik. Okay, dekat sini kita betulkan, kalau candlestick yang turun ni terlalu panjang ataupun pergerakan pip dia terlalu besar, maksudnya panjang lah, body candle tu terlalu panjang, korang jangan buat terus entry sell. Boleh buat, takut korang tak tahan floating, account tak tahan floating. So apa kita perlu buat? Tunggu dia naik semula, masuk semula ke dalam kawasan kotak. Bila dia masuk semula ke kawasan kotak, sebab tu kita masuk entry. Nampak? Macam saya masuk, saya rasa saya dekat area sini lah. Dia naik ni saya dah masuk dah. Okay, saya dah masuk entry sell. And then saya floating lebih kurang, paling tinggi dia pergi lebih kurang 27 pip. 27 pip. So floating pun dekat $27. Okay, padam dulu. Okay, jadi dia ligan. Akhirnya buat terjunan. Terjunan dia ni lebih kurang, Allahu Akbar, lebih kurang daripada kawasan kita entry ni lah 92 pip. Nampak? Yang ni kenapa kita boleh ambil pip banyak? Okay, satu sebab dekat M5 tak ada lagi candlestick yang breakout mid BB. So apabila tak ada candlestick yang breakout mid BB, kita boleh lah ambil pip banyak. Faham? Kita boleh lah ambil pip banyak. Lepas tu apabila candlestick breakout macam ni, mana-mana yang ada position sell semua kena tutup. Okay. Tapi saya sarankan lah, sebagai scalping trader, korang ambil 10 pip je. Lepas tu datang setup lagi, masuk lagi. Datang setup lagi, masuk lagi. Sebab dekat M1 ni akan banyak peluang untuk korang masuk entry tau. Lepas masuk. Lepas tu masuk. Kan? Contoh kalau kat sini korang entry
Turun dekat sini dah 10 pip korang dah masuk. Naik lagi, turun lagi 10 pip dah masuk. Dan dekat sini pun korang boleh entry lagi. Korang boleh entry sahaja selagi 9 dan 20 pada time frame M1 ni masih berada di bawah BB. Korang boleh re-entry. Itu cara re-entry. Okay. Tapi saya tak nak cerita lagi lah. Kita buat video satu lagi. Yang ketiga, cara untuk re-entry menggunakan time frame M1. So sampai dekat sini je dulu. InsyaAllah kita buat. Ada lagi saya akan buat video pasal cara nak re-entry, cara nak cari TP, SL yang selamat, stop loss yang selamat. InsyaAllah saya akan buat satu persatu. Korang tunggu je. Okay. Jadi yang mana yang berminat untuk dapatkan lebih ilmu ataupun education percuma daripada saya, korang boleh Telegram saya. Nanti saya akan letakkan Telegram saya dekat ruangan komen. Korang boleh join kat situ, okay? So semoga benda ni membantu orang yang baru dekat musim-musim PKP ni. InsyaAllah. Tunggu sahaja video daripada saya. Saya akan buat yang terbaik lah. Benda ni percuma, jadi terpulang lah. Nak terima ke tak terima. Ada yang ambil dan ramai yang ambil. InsyaAllah. Mana yang ambil tu nanti kita akan buat satu grup Telegram. Kita kumpulkan kat situ. Kita fahamkan lagi dekat situ. So dalam grup tu nanti bolehlah kita bersoal jawab tentang kefahaman, untuk tajamkan lagi kefahaman kita tentang teknik ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.